Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Puan Asna apa kabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz sihat. Alhamdulillah sehat. Okey, kita teruskan lah ya. Ustaz. Macam yang kita dah rancang semalam. Kita nak jumpa hari ni kan. Untuk kita buat satu sesi coaching dan mentoring ataupun bimbingan dan komentoran. Okey, boleh Puan Asna ceritakan sedikit tujuan utama untuk kita bincang pada hari ini, itu matlamat yang ingin kita capai dalam perbincangan kita pada hari ini. Okay, tujuan saya datang ini lah sebenarnya saya ingin berbincang dengan Ibu besar mengenai pelibatan murid-murid dalam PPR sepanjang minggu ini. Harapan saya supaya kita dapat mengatasilah masalah yang sedia ada berkenaan dengan murid, iaitu pelibatan mereka dalam PPR. Maknanya peratus pelibatan murid dalam PDPR untuk bulan yang pertama ini agak kurang memuaskan. Ya, betul. Ya? Okay. Saya sendiri pun sebagai salah seorang guru yang mengajar bahasa Melayu tahun 5, saya dapati kehadiran murid agak kurang lah ya berbanding dengan yang sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakhadiran murid ini. Tapi sebelum kita bincangkan mengenai keadaan yang berlaku sekarang ini, boleh tak Puan Asna bentangkan sedikit data yang diperoleh berkaitan dengan kehadiran murid ketika PDPR? Ya, saya ada bertanya kepada guru-guru untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan kehadiran murid-murid ini. Daripada jam tersebut, saya dapatilah tahun 1 seramai 15 orang murid yang tidak mengikuti PDPR. Tahun 2, 11 orang. Tahun 3, 10 orang. Tahun 4, 10 orang. Tahun 5, 8 orang. Dan tahun 6, seramai 5 orang. Keadaan ini sebenarnya sangat membimbangkanlah, sebab kalau kita tengok sebelum ini tidaklah seteruk ini keadaan ini. Dan apabila yang bertentangan tadi ya, saya dapat lihat tahun 1 ya paling ramai yang Puan Asna beritahu tadi seramai 15 orang murid tidak hadir dalam PDPR. Ya, betul. Tahun 1 15, nanti betul ya, tahun 1 15 orang, tahun 2 11 orang, tahun 3 10, tahun 4 10, tahun 5 8 orang dan tahun 6 5 orang. Jadi jumlah peratus keseluruhan Kalau dicampur semua sekali seluruhnya seramai 59 orang. 59 orang 73%. 73% dengan murid kita seramai 238 orang ya. Ya, betul. Okey. Keadaan ini sebenarnya memang membimbangkan lah ya kita sebagai pentadbir, dan untuk itu kita bincangkan hari ini strategi ataupun aktiviti yang bakal kita laksanakan bagi membantu peningkatan PDPR murid secara dalam talian. Ya, betul. Okey, apa pandangan Puan Asna sendiri selaku pentadbiran untuk kita pilihan untuk kita melaksanakan program untuk mengatasi masalah ini? Pada pandangan saya lah, pertama sekali kita boleh sarankan kepada guru-guru supaya guru-guru ini mengajar ataupun menggunakan pelbagai kaedah PDPR semasa mereka membuat PDPR ini secara Google Meet ataupun kaedah yang lain. Kalau selalunya lah ya, untuk cikgu-cikgu SK St. Francis ni, aktiviti yang dilaksanakan dalam PDPR selain daripada menggunakan Google Meet, ada cara lain sebenarnya ya yang mereka boleh guna. Misalnya saya pernah tengok cikgu kita sendiri yang menggunakan FB Live, dan ada juga yang menggunakan video call. Kalau Puan Asna sendiri, Puan Asna setuju yang mana yang rasa macam senang, sesuai dan membolehkan murid hadir lebih ramai dalam PDPR secara online? Kalau saya sendiri, saya lebih suka guna Google Meet. Tetapi mungkin seperti Ustaz cakap beritahu tadi, apa tak ada masalah. Mungkin saya pun boleh cubalah dengan cara yang besar tadi. Mungkin boleh lebih suka kan daripada yang baru. Mereka mungkin sebelum tidak pernah terlibat dengan FB Live ataupun dengan video call. Jadi kan ini boleh merangsang murid lah terus mengikuti PDP secara online. Okey. Untuk itu nanti Puan Asna akan bantulah ya coaching and mentoring juga untuk guru-guru untuk ketua panitia, dan ketua panitia akan pindah kepada guru-guru untuk kita rancang strategi ini secara lebih berkesan. Misalnya untuk Google Meet, memang cikgu-cikgu mahir untuk penggunaan Google Meet. Tapi sebenarnya dalam Google Meet ini kita boleh melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti lain
yang boleh diselitkan bersama. Macam Google Meet, kalau cikgu setakat mengajar berhadapan dengan murid secara dalam talian, mengajar seperti biasa tanpa ada bahan-bahan sampingan, mungkin itu menyebabkan salah satu faktor kehadiran murid agak kurang memuaskan. Jadi sebenarnya guru perlu menjadi seorang guru yang kreatif dalam melaksanakan PDPR untuk menarik minat murid, ya. Itu salah satu faktor yang menyebabkan ketidakhadiran murid dalam talian. Mungkin, ya, faktor yang pertama disebabkan oleh rasa jemu, ya, rasa jemu PDP cikgu itu sendiri. Jadi pada pandangan Puan Hasnah sendiri, apakah aktiviti-aktiviti yang biasanya mudah untuk cikgu laksanakan selain daripada biasa saya dengar cikgu gunakan Jamboard untuk pelaksanaan PDPR secara dalam Google Meet lah. Okey, ada tak aktiviti lain yang boleh menarik minat murid? Okay, sebenarnya memang banyak kaedah yang boleh cikgu gunakan. Cikgu perlu pelbagaikan kaedah dalam PDPR. Antaranya cikgu boleh juga buat kuis, ataupun cikgu boleh buat nyanyian, main peranan, simulasi. Cikgu mesti beri peranan kepada murid. Bila murid-murid ini dia melibatkan diri secara langsung dalam talian, itulah yang membuatkan mereka rasa seronok. Kalau cikgu hanya sekadar bercakap seorang dan murid dengar, itulah yang membuatkan mereka rasa bosan. Okey, Ibu Besar boleh ada lagi pandangan lain? Okey, pada pandangan saya lah, ya, cadangan Puan Hasnah tadi sangat baik. Saya setuju, ya. Maknanya cikgu mempelbagaikan aktiviti, contohnya boleh buat kuis, nyanyian, selang kata, main peranan. Maknanya murid itu sendiri berperanan dalam PDPR secara dalam talian, dan bukan semata-mata guru sahaja yang bercakap, guru yang beri jawapan kadang-kadang tu, dan murid hanya sekadar menjadi pendengar sahaja. Dan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya aktiviti-aktiviti ini dijalankan mungkin kerana kreativiti guru itu sendiri, ya. Jadi berdasarkan apa yang telah kita laksanakan sebelum ini, kita pun pernah buat soal sedikit mengenai kreativiti guru, iaitu kita pernah bertanya dalam secara Google Form, apakah aktiviti yang cikgu laksanakan dalam PDPR untuk dalam talian. Dan ramai dalam kalangan cikgu kita menulis beberapa, menyatakan ya, dalam mengisi dalam Google Form itu, menyatakan mereka melaksanakan kuis, menggunakan quizzes, mereka juga ada buat word wall dan juga pelbagai aplikasi lain. Samping itu, bagi meningkatkan kreativiti guru, dan kita pun telah merancang dalam perancangan strategik organisasi, salah satunya adalah untuk kita melaksanakan program Sahabat ICT, iaitu bagi meningkatkan kreativiti guru dalam bidang ICT yang secara tidak langsung membantu meningkatkan kemahiran guru dalam PDPR sedalam talian, iaitu guru-guru ni kreatif. Mungkin kita boleh buat nanti rancang semula untuk kita mengadakan program Sahabat ICT ini dengan satu ladang ataupun program membantu guru merancang dan membina video animasi. Apa yang saya lihat, saya pernah buat sebenarnya dalam video animasi. Sebenarnya banyak dalam internet lah, kalau kita rajin mencuba, kita rajin mendorong kita akan dapat pelbagai video animasi yang boleh kita buat sendiri. Saya sendiri pernah buat video animasi dan ternyata murid suka ketika menonton video tersebut. Mereka ketawa, mereka bertanya balik, macam mana cikgu buat ni? Macam mana boleh ada nama saya dan sebagainya, ya. Dan kita boleh bina sebenarnya. Dalam grup Telegram sendiri sebenarnya banyak video-video ataupun cara kita nak buat video animasi tersebut yang membolehkan kita menarik minat murid untuk menyertai PDPR secara dalam talian. Ya, bagi merangsang minat mereka lah, ya. Mungkin mereka jemu, tak ada lama sangat asyik-asyik duduk di rumah, belajar di rumah, mereka rasa jemu. Asyik-asyik yang tu dia tengok, yang tu dia mereka buat. Kita tukar cara lain dengan pelbagai aktiviti. Okay, seterusnya, apa pandangan Puan Hasnah mengenai kesesuaian masa PDPR tu? Mengenai perkara ini, saya sebenarnya selalu juga perhatikan ibu bapa sebenarnya bukan tidak mahu melibatkan anak-anak mereka, tetapi kekalan masa mereka bersama dengan anak-anak. Jadi saya cadangkanlah supaya guru-guru ni menyesuaikan masa Google Meet ataupun sebarang masa yang mereka nak laksanakan secara talian ni, sesuaikan masa dengan masa ibu bapa. Sekiranya kalau boleh kalau mereka buat waktu malam je. Boleh. Memang pernah cikgu kita minta kebenaran. Dia kata dengan saya, boleh tak kalau kami buat PDPR dalam talian ini secara Google Meet malam? Sebab waktu siang ibu bapa bekerja, macam murid-murid sekolah rendah ni dia lain. Sebab mereka ni berkongsi telefon, mereka tidak memiliki peranti seorang satu. Jadi saya beri kelonggaran. Tapi dengan syarat cikgu-cikgu mesti
minta kebenaran daripada ibu bapa dahulu, minta pendapat setuju ataupun tidak untuk saya buat kelas PDPR secara dalam ini waktu malam daripada pukul 8 ke atas sehingga pukul 9 atau 9.30 ya. Jadi kebanyakan ibu bapa mereka sangat bersetuju dan menyambut baik cadangan cikgu kita untuk melaksanakan PDPR dalam keadaan ini waktu malam. Sebab kita pun faham, waktu pagi kita lihat anak-anak terutamanya yang tahap 1 mereka berkongsi telefon, berkongsi peranti. Contohnya ada abang yang nak SPM atau kakak yang nak SPM, kemudian ada pula yang di IPT juga belajar dari rumah. Maka di sini kita dapat lihat satu masalah lain yang timbul, iaitu kekurangan peranti. Daripada survei yang saya buat sebelum ini tentang peratus penggunaan peranti sendiri, hanya 37% sahaja yang murid-murid kita mempunyai kemudahan peranti untuk akses dalam PDPR secara dalam talian. Jadi kesesuaian masa itu bolehlah kita susun semula ya. Ikut kepada kesesuaian masa cikgu, kita tak ada masalah sebenarnya sebab memang tugas hakiki kita untuk laksanakan PDPR ni mengikut masa-masa waktu pagi sampai ke tengah hari. Tetapi atas inisiatif cikgu, mereka pun berkelapangan waktu malam dan ibu bapa juga menyambut baik cadangan cikgu untuk laksanakan PDPR waktu malam secara dalam talian. Saya setuju dan ibu bapa pun setuju, kita jalan. Yang itu merupakan salah satu faktor yang membolehkan kita meningkatkan kehadiran murid dalam PDPR. Okey, selain itu Puan Hassan ada tak cadangan untuk kita beri ganjaran kalau kata murid itu hadir PDPR 95% ke atas setiap kali PDPR, ada tak cadangan untuk beri ganjaran? Ya, betul, saya setuju dengan pandangan yang besar kan, sebab bila ada ganjaran ataupun guru membuat mata point pada murid-murid. Okey, siapa yang selalu terlibat dengan online ataupun siapa yang menyertai online, kita bagi material pada mereka. Kemudian murid yang tertinggi akan dapat ganjaran. Ini tentulah menyeronokkan mereka dan inilah yang menggalakkan mereka untuk mengikuti PDPR secara online. Lepas tu saya nak tambah sikit guru besar mengenai yang sekiranya guru-guru nak mengadakan PDPR secara talian waktu-waktu malam ataupun waktu yang lain daripada waktu sepatutnya, mereka nak memberitahu bapa ni lebih awal daripada yang sepatutnya sebab supaya bapa ni lebih bersedia. Tidak, mungkin mereka pun tidak dapat mengikuti PDPR secara talian. Ya, saya pun setuju dengan pandangan Puan Hasna ya. Maknanya kita maklumkan awal Ya, betul. supaya ibu bapa bersedia dan murid juga sama bersedia ya. Okey, dan seterusnya daripada apa yang kita bincangkan tadi, kita telah menetapkan matlamat yang ingin kita capai, iaitu untuk meningkatkan peratus kehadiran murid dalam PDPR secara dalam talian. Dan kita telah melihat keadaan semasa, iaitu realiti semasa yang berlaku sekarang ini, iaitu kehadiran murid tidak memuaskan dengan peratus kehadiran cuma 75% ya, 73 hingga 75% sahaja. Dan kita telah dapat pilihan yang ada yang untuk kita laksanakan ke pelbagai kaedah ya, dan kita telah senaraikan tadi pelbagai kaedah. Dan untuk waktu yang terdekat ini, perkara pertama yang perlu kita laksanakan ialah membantu ketua panitia dan juga guru-guru dulu ya. Kita gerakkan guru-guru, kita gerakkan ketua panitia untuk melaksanakan tinjauan terlebih dahulu. Laksanakan tinjauan, lihat bagaimana keberkesanan aktiviti PDPR yang cikgu laksanakan dalam keadaan sekarang ini. Dan selepas itu kita akan gerakkan teruslah guru-guru untuk melaksanakan pelbagai aktiviti ini dalam usaha meningkatkan kehadiran murid. Dan berdasarkan apa yang ada di sini, kita juga akan melaksanakan latihan dalam matalah ladap untuk cikgu-cikgu. Dan kita mulakan dengan ladap untuk membina video animasi. Mungkin cikgu-cikgu kita ni tak kreatif, sebab itulah yang menyebabkan PDPR mereka hambar dan macam biasa, asyik-asyik yang itu, asyik-asyik yang itu. Jadi murid pun yang demo Jadi kita ni sebagai SLT akan menggerakkan MLT, dan MLT akan membangunkan kapasiti guru. Kita akan sama-sama membantu. Saya sebagai guru besar pun saya akan bersama membantu ya. Bukan saya nak lepas tangan nak biar okey cikgu buat macam ni, cikgu buat macam ni, tak. Kita sama. Sebab saya sebagai seorang pentadbir, seorang pemimpin utama di sekolah amat mengharapkan yang kerjasama dari semua MLT dan juga guru-guru bagi kita meningkatkan peratus kehadiran PDPR. Sebab kita setiap hari kita akan hantar data. Kita akan hantar data murid yang menyertai PDPR, subjek apa, berapa orang yang hadir, apa yang kita laksanakan ya. Dan daripada situlah kita melihat
data keberkesanan ya. Setiap apa yang kita buat ni kita perlu ada bukti, kita perlu ada data. Jadi apa yang Cik Masnah tentangkan tadi, saya akan terus membantu lah ya untuk kita meningkatkan praktisi kehadiran. Maknanya mulai hari Isnin nanti Puan Asnah, saya juga akan bantu untuk melihat semula ya. Kita akan membuat satu perjumpaan saja dalam talian bersama guru untuk kita membentangkan apa yang telah kita bincangkan sekarang ini, dan kita harapkan respon yang baiklah dalam kalangan guru-guru. Dan juga sebenarnya ada guru-guru kita ni yang memang kreatif, PDPR mereka kreatif. Jadi kita laksanakan PLC, kita laksanakan perkongsian amalan terbaik. Guru yang boleh melaksanakan PDPR dalam talian dengan pelbagai aktiviti yang menarik, boleh kita buka ruang dan peluang untuk dikongsikan bersama rakan-rakan guru yang lain. Ya, okey. Puan Asnah ada nak tambah apa lagi? Ya, saya akhir sekali nak tanya guru besar. Berapakah target guru besar untuk pelibatan murid ini sekiranya kita telah mengambil langkah-langkah yang dinyatakan tadi? Okey, setakat ini 73-75% kali murid, dan saya mengharapkan kalau boleh ya, kalau boleh memanglah kita mengharapkan 100% kehadiran murid dalam PDPR. Disebabkan PDPR dan juga pembelajaran secara bersemuka sebenarnya sama saja. Apa yang kita nak capai ialah kita nak capai objektif pembelajaran kita yang terkandung dalam rancangan mingguan yang telah kita susun. Kita akan habiskan kita punya standard penguasaan, standard pembelajaran. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini ialah ketidakhadiran murid kurang memuaskan. Itu sahaja ya. Jadi apabila kehadiran murid tidak memuaskan dalam keadaan mereka yang sihat, sebenarnya tak ada masalah apa, sebenarnya cuma berada di rumah sahaja. Jadi saya mengharapkan kehadiran kalau tidak capai 100% pun, saya mengharapkan kehadiran murid dalam PDPR sebanyak 90% ke atas. Saya amat sangat harap 90% ke atas supaya kita dapat capai objektif PDPC, objektif pembelajaran murid itu tercapai. Kalau mereka tak hadir, tak buat, tak datang, tak ikuti PDP, macam mana cikgu nak target, cikgu nak buat sasaran akhir tu ya dalam keberhasilan kita. Jadi insya-Allah lah ya, kita akan cuba sama-sama dalam kalangan SLT, MLT dan juga guru-guru, kita bangunkan sekolah kita ini, kita ikut tata cara yang betul untuk kita melaksanakan PDPR berdasarkan panduan yang telah diberikan. Buku panduan telah diberikan dan telah diedarkan kepada semua guru, jadi mereka boleh lihat semula. Dan sebenarnya apa yang penting ialah kita muhasabah diri, kita kaji balik kelemahan diri kita ni. Kenapa murid kurang hadir dalam PDPR? Di mana silapnya? Di mana salahnya? Kita jangan letak kesalahan itu kepada ibu bapa, jangan letakkan kesalahan pada murid, tetapi kita letakkan kesalahan itu pada diri kita sendiri. Sebabnya pertama sekali kita nak refleksi diri kita, refleksi PDP kita, macam mana yang kita laksanakan, sesuai ataupun tidak. Kenapa murid saya tak dapat, kenapa murid saya tak hadir, kenapa hari ini ada, besok tak ada. Jadi yang kita tidak perlu fikirkan. Selepas kita mereflect apa yang kita laksanakan, kita rancang tindakan yang perlu kita laksanakan. Apa saya nak buat, apa yang saya fikirkan sesuai. Selepas kita buat rancangan, kita laksanakan tindakan. Kemudian kita tengok balik tindakan yang kita laksanakan itu, adakah tercapai ataupun tidak ya? Adakah sasaran yang kita pilih itu, sasaran yang kita tetapkan, pilihan yang kita ada itu, strategi yang kita rancang itu, adakah telah mencapai objektif yang kita sasarkan. Kita reflect semula, dan sekiranya masih ada kekurangan di sana sini, kita rancang semula aktiviti yang sesuai. Itu sebenarnya peranan yang penting yang kita laksanakan untuk kita mencapai matlamat yang kita inginkan. Kita mencapai matlamat, kita lihat realiti yang sedang berlaku, kita buat pilihan yang kita ada, rancang strategi, dan kita akan laksanakan. Bukan sekadar di atas kertas, tetapi kita laksanakan di alam realiti. Ada lagi Puan Asnah? Kita ada guru besar. Saya mengucapkan terima kasih atas pandangan, sumbangan idea yang sangat berguna lah. Saya juga berharap kita akan mencapai target yang telah guru besar sasarkan tadi. Saya rasa itu sajalah yang ingin saya ajukan kepada guru besar. InsyaAllah selepas ini kita lihat dalam tempoh 2 minggu boleh kot ya. Dalam 2 minggu pertama nanti selepas kita buat aktiviti ini, kita lihat semula, kita tengok semula kehadiran murid, adakah meningkat ataupun masih dalam keadaan yang sama. Kalau masih dalam keadaan sama, kita akan jumpa lagi, kita akan bincang semula ya. Benda ini penting sebenarnya PDPR ini, supaya tidak ada keciran dalam kalangan murid dalam pembelajaran. Okey, saya Puan Asnah ya. Okey, saya ucapkan terima kasih lah ya. Puan Asnah juga banyak membantu sebenarnya untuk kita melaksanakan perancangan di sekolah bagi memajukan sekolah kita, iaitu sekolah
Kohort 6 TS 25 bagi tahun 2021. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Sama-sama.